Hai, selamat pagi dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tahun 1, unit 21, rekaan kreatif, fokus kita ayat penyata. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenal pasti ayat penyata yang betul. Mengenal pasti ayat penyata yang betul. Murid-murid, apa maksud ayat penyata? Kita lihat contoh ayat penyata. Yang pertama, Encik Ahmad, guru sains. Encik Ahmad, guru sains. Ayat ditulis dengan panjang. Kemudian, ayat penyata pula perlu mempunyai subjek, predikat dan diakhiri dengan nokta. Subjek, cikgu telah warnakan ungu. Encik Ahmad, mari kita kenal pasti apakah predikatnya. Predikat ayat penyata ialah guru sains dan ayat tersebut perlu diakhiri dengan nokta. Murid-murid perlu ingat ayat penyata perlu diakhiri dengan nokta, bermula dengan subjek dan predikat. Mari kita lihat contoh yang kedua. Ayat penyata yang kedua, Dr. Atikah merawat adik saya. Dr. Atikah merawat adik saya. Murid-murid masih ingat ayat penyata perlu mempunyai subjek, predikat dan diakhiri dengan nokta. Mari kenal pasti subjek bagi ayat yang kedua. Subjeknya ialah Dr. Atikah yang berwarna ungu dan predikatnya pula merawat adik saya yang berwarna hijau. Kemudian ayat penyata perlu diakhiri dengan betul. Jawapannya nokta. Mari kita lihat pula contoh ayat yang ketiga. Baca bersama-sama dengan cikgu. Adik saya suka makan aiskrim. Adik saya suka makan aiskrim. Mari kenal pasti subjek, predikat dan nokta. Apakah subjek bagi ayat yang ketiga? Murid-murid teka? Ya, betul. Subjeknya ialah adik saya. Predikatnya pula suka makan aiskrim. Betul, dan jangan lupa ayat penyata perlu diakhiri dengan nokta. Adik-adik juga perlu ingat ayat penyata perlu dimulakan dengan huruf besar. Contohnya adik. A perlu ditulis huruf besar dan diakhiri dengan nokta. Sekarang buka buku teks halaman 120.
Mari baca bersama-sama dengan cikgu. Nani mahu mencipta kipas yang cantik. Mula-mula, Nani memotong piring kertas. Dia memotong piring itu berbentuk V. Mari kita kenal pasti ayat penyata yang terdapat di dalam perenggan ini. Murid-murid, apakah subjek bagi ayat yang pertama? Nani. Kemudian predikatnya pula mahu mencipta kipas yang cantik. Murid-murid ingat, ayat penyata perlu diakhiri dengan nokta. Kemudian, untuk ayat yang kedua, subjeknya ialah Nani. Predikatnya memotong piring kertas dan perlu diakhiri nokta. Kita sambung. Dia ialah subjek. Memotong piring itu berbentuk V. Predikatnya diakhiri dengan nokta. Mari kita lihat perenggan terusnya. Mari baca bersama-sama dengan cikgu. Selepas itu, Nani melukis corak buah tembikai pada piring kertas. Kemudian, dia mewarnakan piring dan batang aiskrim dengan warna yang menarik. Murid-murid perlu mengenal pasti ayat penyata yang terdapat di dalam perenggan ini. Mari kita lihat ayat yang pertama. Subjeknya ialah Nani yang berwarna ungu. Kemudian predikatnya yang berwarna hijau melukis corak buah tembikai pada piring kertas. Ayat penyata perlu diakhiri dengan nokta. Ayat yang kedua, subjeknya dia. Predikatnya pula mewarnakan piring dan batang aiskrim dengan warna yang menarik. Adakah ayat ini ayat penyata? Ya, ayat ini ayat penyata kerana ayat ini diakhiri dengan nokta. Mari kita baca perenggan yang ketiga. Seterusnya, Nani menjemur piring kertas dan batang aiskrim hingga kering. Seterusnya, Nani menjemur piring kertas dan batang aiskrim hingga kering. Kenal pasti subjeknya ialah Nani. Manakala predikat pula menjemur piring kertas dan batang aiskrim hingga kering. Adakah ayat ini ayat penyata? Ya, ayat ini ayat penyata kerana diakhiri dengan nokta. Adakah murid-murid sudah jelas dengan ayat penyata? Mari kita baca ayat yang terakhir. Akhir sekali, Nani melekatkan batang aiskrim pada hujung piring kertas. Dia menggunakan gam. Murid-murid perlu mengenal pasti subjeknya ialah Nani. Kemudian predikat yang berwarna hijau melekatkan batang aiskrim pada hujung piring kertas.
Adakah itu ayat penyata? Ya, kerana ayat ini mempunyai noktah di akhir ayat. Kemudian, dia menggunakan gam. Murid-murid perlu mengenal pasti adakah ini ayat penyata? Mari kita lihat jawapannya. Ya, ini adalah ayat penyata. Kerana mempunyai nokta di akhir ayat. Tugasan yang seterusnya, kita akan menjawab kuis. Adakah murid-murid masih ingat apa itu ayat penyata? Klik pautan yang telah cikgu berikan untuk menjawab kuis pada hari ini. Tugasan yang terakhir, murid-murid perlu membuka buku aktiviti jilid 2, muka surat 51. Baca soalan dengan teliti. Pilih dan tulis ayat penyata semula. Murid-murid perlu memilih jawapan yang betul, kemudian menyalin semula jawapan itu dengan betul dan kemas. Soalan yang pertama, murid-murid perlu pilih ayat penyata, kenal pasti dahulu subjek, predikat dan noktah. Jawapannya ialah kipas angin berguna kepada kita. Boleh lihat, terdapat subjek, predikat dan noktah. Murid-murid perlu tulis di dalam kotak atau ruangan yang diberikan dengan kemas. Kemudian soalan yang kedua pula, kenal pasti ayat penyata yang diberikan. Jawapannya ialah pasu bunga itu diperbuat daripada botol plastik. Mengapakah ini dikatakan sebagai ayat penyata? Kerana ayat ini diakhiri dengan nokta. Perlu ingat, ayat penyata perlu diakhiri dengan nokta dan ditulis dengan huruf besar pada permulaan ayat. Pasu. P ditulis dengan huruf besar. Dan yang ketiga, murid-murid perlu mengenal pasti sendiri jawapan yang betul.